Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam Sukan Plus edisi Close Up minggu ini. Seperti biasa, kita dengan tetamu istimewa, beliau yang mencurahkan masa dan tenaga untuk memastikan sukan wushu di negara terus maju. Selamat datang Datuk Chong Kim Fat, iaitu Presiden Persekutuan Wushu Malaysia WFM. Apa khabar Datuk? Khabar baik, selamat sejahtera dan salam hormat kepada semua. Ya. Okey Datuk, sebelum kita pergi ke soalan yang mendalam, kita mungkin Datuk boleh menceritakan serba sedikit latar belakang Datuk dan WFM kepada semua. Puan, terima kasih. Wushu Malaysia telah ditubuhkan pada hari bulan 4 April 1978. Sampai hari ini lebih kurang 40 tahun lebih lah. Tahap sekarang kita seluruh Malaysia dalam kita ada 16 member untuk menjalankan aktiviti semua sukan wushu di tiap-tiap negeri. Dan sebagai satu badan bergabungan, kita mempunyai satu ofis yang sendiri yang kita pun juga mendapat satu kumpulan yang teknikal yang bagus, yang mempunyai beberapa coaches dan judges antarabangsa. Ini adalah penting. Saya datang dari Negeri Sembilan, anak Negeri Sembilan. Sejak umur 12, saya belajar wushu lah. Itu jam kita tak ada panggil sukan wushu, kita panggil kung fu. Okey. Kerana Bruce Lee lah. Itulah saya ambil satu keputusan belajar wushu sejak 12 lah. Balik kepada wushu Malaysia 1 tahun untuk menjalankan aktiviti dan management di dalam kita punya wushu Malaysia. Satu perkongsian yang menarik Datuk. Bruce Lee dan wushu kung fu. Yes. Baik Datuk, kita nak bertanya kepada Datuk mengenai perkembangan terkini sukan wushu di negara. Adakah menunjukkan trend yang baik, terutama selepas kita ada beberapa siri pencapaian yang membanggakan di pentas antarabangsa? Contohnya kita sudah melahirkan 2 juara dunia. Ya Datuk. Okey, sampai hari ini saya boleh cakap trend untuk kita sukan wushu di Malaysia memang positif. Memang satu kesan yang bagus kerana kita dapat dilancarkan semua program pertandingan di dalam air tanah dan disokong sepenuh oleh kita punya kerajaan. Terutamanya macam KPS, KPM, KPT, macam sukan negara. Ini adalah penting kerana untuk atlet-atlet yang ambil bahagian, terutamanya kita perlukan sokongan dari dia punya keluarga, ibu bapa. Ini yang penting. Lain satu unsur yang kedua adalah kerana dalam tempoh 10 atau 20 tahun ini, kita dapati sukan telah bangkit di dalam kita punya negara. Bukan hanya wushu, semua orang sebab ibu bapa sudi menghantarkan mereka punya anak ke sekolah, ke kita punya stadium bersukan. Ini adalah sangat penting. Satu kejayaan kerajaan kita lah dengan semua persekutuan. Ya. Baik Datuk, kalau dilihat sukan wushu ini yang mewakili Malaysia lebih didominasi rakyat berbangsa Cina Datuk. Sebagai Presiden WFM, apakah pandangan Datuk mengenai perkara ini dan secara umum apakah faktor yang mempengaruhi perkara ini? Okey, ini faktor yang penting kerana kita terlibat dalam banyak kesalahan punya fikiran. Kerana macam mereka bersilat ada Melayu. Wushu adalah Cina. Selambang adalah untuk orang India. Tapi untuk Malaysia satu tanah air yang istimewa, yang cantik, itu adalah takkan satu jadi alasan yang berikan kita kerana kita boleh ambil. Kerana satu kelemahan dari kita punya Wushu Federation Malaysia, kerana kita tidak cukup resources untuk menjalankan berbagai aktiviti di dalam golongan Melayu atau golongan India. Kita akan selalu mengadakan pertandingan, program di daerah atau di negeri. Kita selalu dijalan di golongan yang Cina kerana kita dapat banyak sokongan dan gelar bantuan dari golongan Cina. Tapi setakat saya 2018 saya dilantik sebagai Wushu Federation Presiden, saya sudah menjalankan langkah-langkah yang tambahan
Iaitu saya sudah melawat kepada Terengganu, demi Majlis Sukan Negeri, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Kelantan. Sejak kita dalam 4 tahun ni, kita sudah menghasilkan satu kesan yang memang menggerakkan dan positif. Yang kita dapati 2021-nya Sukma, kita dilangsungkan di Majlis Sukan Negara. Kita Wushu, setakat sukan Wushu mempunyai 2 kategori. Satu kategori ada Taolu Lotin, satu ada Compact, Santa. Yang pada masa itu, Santa, kita dapati supporter yang di Kelanggang adalah 70-80% dari orang Melayu dengan India. Kerana untuk sukan tempur, untuk kita punya Santa, lebih kurang ada 50-60% atlet ada dari bangsa lain kecuali China. Tapi di Taolu Lotin, boleh kita cakap 90% orang China dia mereka yang main, kerana dia perlukan skill yang lebih pengalaman, harus faham kita punya bahasa dengan China, dia boleh main sampai tahap ke dunia. Tapi untuk Santa lain, kita hanya skill ada lebih kurang sama dengan silat, perlawanan, dengan Muay Thai, dengan selambang. Saya hanya skill dia, macam kita boleh menangkan itu competition. Sebab saya besar hati dan bergembira sebab saya nampak hari itu dengan Majlis Sukan Negara punya jawatan kuasa, kita nampak setengah dia penuh dengan orang Melayu dengan India yang mereka kasih sokongan yang sepenuh. Sebab itu kita pun ada satu pandangan dan satu program. Kita akan menyertai kepada Majlis Sukan Negara. Kita akan ambil lebih langkah untuk mempromosi sukan Wushu Santa di kalangan Melayu atau India. Ini kita akan dijalankan dalam 2 tahun ni lah. Saya harap kita akan nampak satu kesan yang lebih positif dan berkesan. Kita ada beberapa seni mempertahankan diri di Malaysia lah kan. Fungsi kesemua adalah sama untuk defense, self defense. Tetapi apakah kelainan yang ada pada Wushu yang tiada pada seni lain? Bagi pandangan Datuk. Okey, pandangan saya untuk Wushu memang satu sejarah yang harus kita faham. Asasnya Wushu ni diciptakan di China, tapi berasas dari India. Oh, itu menarik. Wushu kita dulu cipta kungfu itu jam, dia ada berasas dari India, not from China. Lepas sampai China, dia ada berkembang dan dia menarik diri, dan orang Cina dekat dia dapat menampakkan unsur-unsur Cina bercampur dengan unsur ini sukan kungfu India sampai hari ini. Sampai hari ini dalam di China lebih kurang dia ada 2 sampai 3 ribu jenis, berbagai jenis. Tapi asasnya dari India, yang satu mahaguru yang berlama Takmo from India 2-3 ribu tahun dulu, yang lepas lama. Ya. Sebab itu unsur yang spesifik untuk kita Wushu, dia adalah cara dia. Dia bermainan penuhi dengan aksi dan dia punya kesenian. Dan lebih banyak dulu, orang zaman dulu, kita boleh tengok zaman dulu punya kehidupan melalui kita punya belajar Wushu. Kerana macam kita ada Tiger, dia punya Tiger punya program. Dulu punya orang lama, tak seperti sekarang kita ada Facebook, ada Google, tak ada. Dia mereka duduk tanam tanaman seperti peladang dan ni. Ada masa dia mereka belajar banyak kekuatan dia, stamina dia, cara attack dengan macam eagle, dengan dia punya tiger, banyak jenis. Itu ada satu sejarah, satu pengalaman, satu yang dijalankan oleh semua mahaguru yang lama. Sebab itu di dalam Tai Chi yang nanti sekarang Tai Chi itu diambil oleh UN sebagai satu senian yang memang bernilai. Kerana sampai umur 100 lebih you boleh belajar. Dia bukan hanya untuk self defense. Dia ada satu ilmu kita tampakkan kita punya kesihatan badan, dan yang penting sekali adalah disiplin.
Untuk wushu kita semua coaches atau jurulatih kita memang self discipline diutamakan. Ini yang penting. Yes. Saya dengar banyak pasal disiplin dalam Camp Wushu. Saya dengar daripada ni Camp Wushu ni disiplin, Datuk menerapkan disiplin. Yes, kita memang kerana sejak umur 12 kita ikut Mahaguru Lama, kita bersopan santun. Kita belajar wushu, kungfu bukan untuk peperangan, untuk gaduh, bukan. Kita untuk menyelamatkan, selamatkan. Kita punya nyawa dan kita punya rakan. Ini yang penting. Psikologi dia lain. Baik, benda tu yang perlu difahami. Ya, difahami. Baik Datuk, kita beralih ke prestasi Camp Wushu Negara di Sukan SEA 2023 di Kemboja baru-baru ini. Yes. Saya juga berkesempatan untuk turun membuat liputan. Untuk makluman semua, Wushu menyumbangkan 2 emas sekaligus mengatasi sasaran 1 emas yang ditetapkan WFM. Adakah itu satu pencapaian yang memuaskan, Datuk? Untuk kali ini Sukan SEA di Cambodia, keputusannya memang kita seluruhan kita punya komiti dengan kita punya wakil wushu memang boleh cakap kita memuaskan. Tapi kita memohon pihak-pihak yang semua pihak boleh kerjasama dengan kita punya wushu Malaysia. Kita akan menaikkan kita punya taraf dan menyumbangkan lebih pingat untuk negara kita. Walaupun kita memuaskan, tapi kita masih ada banyak curang yang boleh kita meningkatkan. Kerana masih sekarang kita pun masih gunakan 10 tahun atau 20 tahun punya traditional punya training. Sampai inilah masa kita harus reformasi. Kita punya cara, kita punya training dan kita punya sports science, kita harus meningkatkan untuk kita punya sukan. Baik Datuk, apakah WFM melihat pencapaian 2 emas di Kemboja baru-baru ini sebagai petanda baik menjelang Sukan SEA 2025 di Thailand dan 2027 di Malaysia? Mungkin lebih banyak emas yang kita akan dapat bawa pulang, Datuk? Bagi pandangan Datuk? Pandangan saya ada satu mengikut kita punya data. Kita pernah buat kita punya data sejak tahun 2000 kita mengambil bahagian di dalam SEA Games. Untuk kali ini untuk 2025, 2027 kita memang mempunyai menghadapi masalah. Yang seperti yang depan kita punya YB Hanayo yang pernah cerita kerana ketidaksabaran politik akan menyebabkan kita punya perkembangan untuk kita punya sukan wushu. Memang betul, tapi bukan keseluruhnya, tapi dia menjadi satu faktor yang sangat penting. Seperti 2018, kita punya pelapis punya atlet kena dipotong. Itu atlet 2018 seharusnya ada untuk pertandingan untuk pingat, melampaskan pingat di dalam 2025, 2027. Maksudnya pada tahun 2018 atlet wushu terpaksa dikeluarkan dari sebagai atlet. Sebenarnya kita ada 15 disebabkan polisi kerajaan tukar. Itu memang satu kesan yang memang buruk. Yang kesan yang sangat akan menentukan kita punya sasaran untuk 2025 dan 2027. Dan juga untuk tahun 2021, kita punya podium untuk wushu Malaysia pun kena buang 5 orang. Sekali lagi. Ini 2021 punya podium adalah terutamanya ada untuk 2024 tahun ini dengan tahun 2025.
Ini ada atlet yang kan saya core atlet yang akan menyumbangkan pingat. Sekarang ini kita sebuang. Baru kerana keadaan ini, kita bangkitkan ini masalah kepada Majlis Sukan Negara. Kita mengucap ribuan terima kasih lah kerana KP Dato' Sabawi pun faham. Tahun ni sudah tambah balik 5 sampai 6 atlet. Tapi adakah cukup masa untuk dia belajar untuk sampai tapak pingat? Kerana wushu adalah satu high performance sport. Satu budak yang boleh tapak pingat sekurang-kurang 10 tahun. Pingat emas. Macam Wong Winston je world champion, dia belajar wushu dekat 20 tahun. Macam baru-baru dapat 2 gol balik dari SEA Games Cambodia, Tan Chong Meng, dia pun belajar lebih kurang 15-16 tahun. Maksudnya bukannya 2 tahun, 3 tahun 3 dapat tahun? emas? No. Kita untuk dia hanya satu training. Hanya satu ambil pengalaman. Memang kita cukup matang untuk menempaskan medal. Ini ada satu kekhawatiran dari wushu Malaysia lah. Tapi walau bagaimanapun, kita akan mengadakan pelbagai jenis program untuk menaikkan. Kita wushu Malaysia berjanji lah akan menyumbangkan emas di Sukan 2025 SEA Games. Tapi lagi satu hal yang penting untuk strategi, planning strategi untuk wushu, Sukan wushu boleh dapat lebih pingat termasuk Asian Games. Kerana SEA Games, kali ini you see kita ada 14 medals event di Taulu. Ada 9 di Santa. Tetapi setakat ini, wushu Malaysia tidak ada squash negara di Santa. Maksudnya kita pergi bertanding, I sudah kalah 50% dari kita punya wushu team. Selalunya wushu Taulu, resultnya akan keluar terus. Santa akan menumpukan final, semi, semua ada. Biasanya kita sampai top 2, top 3. Tapi akhirnya result keputusan keluar, kita akan jatuh sampai 6 atau 7. Kerana kita sudah kalah di Santa. Apa dia cakap kalah? Kerana kita tak ada atlet. Baik, betul. Sebenarnya bercakap pasal di Kemboja, ada kisah menarik membabitkan wushu. Di mana saya boleh katakan Datuk ibarat wira lah yang datang untuk menyelamatkan semua atlet dekat situ yang menghadapi risiko pulang tanpa bertanding. Mungkin Datuk ada cerita yang boleh dikongsikan kepada semua. Ya, ini satu cerita yang untuk I ingat kita boleh sharing lah. Ini satu perkongsian. Selepas kita punya SEA Games Vietnam 2021, kita pulang dari Vietnam. Ini ada satu faktor yang penting juga kerana saya sudah memegang jawatan kuasa sebagai EB di International Wushu Federation. Juga EB di Wushu Federation Asia. Juga Wushu Federation Asia China, saya adalah presiden. Sebab itu, dalam Cambodia punya Wushu punya peminat, dia punya jawatan kuasa datang jumpa saya cakap kerana di Cambodia memang tak ada Wushu event. Kerana mereka pun tidak mempunyai wushu punya taulu. Mereka ada Santa tapi sangat lemah. Equipment, mereka punya facility semua tak ada. Sebab itulah masa saya buat satu keputusan yang pelani dan insya-Allah lah saya juga nak memohon semua orang memberikan satu tumpukan, satu ucapan terima kasih kepada MOM Majlis Sukan Majlis Olympic Council, Presiden Tan Sri Dr. Noza memberikan kuasa kepada saya menguruskan hal ini, melangkupkan wushu, sukan wushu di SEA Games Cambodia. Sebab itu tahun 2022 last year saya membuat satu rombongan yang kecil, saya dengan kita punya Olympic Council punya GM Mr. Fong, 3 orang kita sampai di Cambodia. Jumpa sama dengan bercerita dengan mereka Olympic Council, Secretary Excellency Wat Chan Noon, kita bincang. Tapi satu lagi faktor yang penting, kerana sebelum I melawat ke Cambodia, saya sudah berbincang dengan pihak China, Beijing. Mereka adalah Majlis Sukan Negara Beijing. Saya cerita, I cakap I pergi kerana kekurangan sokongan macam fasiliti, kapet,
Santa Ring kita perlukan sebab insyaAllah lah dia sudah kasih saya 3 set. Satu set Malaysia lebih kurang 200,000 lebih. Sebab first kita hantar sampai Cambodia. Second kita hantar pergi Thailand kerana 2027. And third one kita hantar ke Laos. Pada masa dia jam Laos halus 2027. Sebab itu kita hantar 3 negara yang berkaitan lah. Kita ada satu pelancangan yang strategi dijalankan. Tapi sampai Cambodia mereka berasa kita datang bukan hanya mohon nak minta sukan. Kita betul-betul minat dan suji punya hati kita menyampaikan semua. Sebab itu kita dapatlah wushu dilangkui di dalam Cambodia. Ini adalah tahap story yang first lah. Sampai kita last 2 minggu kita ada competition. Sebab saya melalui Wushu Veteran Asia, kita ada technical chief untuk berhubung dengan mereka. Kita nak perlu tengok kerana taulu punya kapet memang ada, saya hantar. Yang mereka cerita Santa punya platform memang ada, yang mereka lama. Tetapi last 1 minggu kita dapati dia memang tak ada. Maksudnya tak ada langsung? Tak ada langsung. Nanti dia scoring system pun tak guna kita international standard. We call just 2. Dia tak guna. Sebab itu kita pun berbincang dengan International Wushu Federation, dengan Wushu Federation sebab di bawah Bayung International, dia tak ada itu Santa Ring, kita tidak dibenarkan mereka bertanding. Kerana berbahaya. Akan membahayakan kita atlet-atlet jika terjatuh dari atas pentas. Untuk kita selamat atlet-atlet diutamakan. Sebab itu arahan dari China dengan Macau adalah Wushu Federation dipatahkan. Maksudnya perkara dan masalah ini berlaku lagi seminggu sebelum seminggu sebelum event bermula. Sebab itu seharusnya saya pergi Cambodia dalam 8 hari bulan. Jadi no choice lah. Sebab itu saya dapati masalah saya pergi 4 hari bulan. Sampai sana saya terus jumpa dengan organisasi dan mereka. Ada macam mereka dah dapat Kementerian Sukan dan Olympic Council Cambodia. Kita duduk sama-sama. Akhir dia punya keputusan, mohon saya ambil alih semua hal-hal berkaitan sampai siapkan ini pertandingan. Untuk Kimfat saya rasa no choice because we love the sport. And kita mesti buat satu tanggungjawab untuk kita punya atlet. Maksudnya kalau tiada Datuk mungkin wushu tidak dipertandingkan. Okey, baik. Buat pengetahuan semua juga, Datuk Chong Kim Fat juga merupakan Ketua Kontijen Malaysia ke Sukan Asia Hangzhou 2022. Jadi Datuk, apakah jangkaan Datuk terhadap penganjuran Tamasya Sukan ini, especially selepas buat pertama kali akan diadakan pasca pandemik COVID-19? Secara ringkas, Datuk. Okey, ringkas untuk bulan end of bulan April, kita ada satu CDM meeting dijalankan di Hangzhou. Kita sudah melawat semua tempat-tempat pertandingan dan atlet village. I hanya boleh cakap it's good. No problem. Walaupun kurang informasi yang boleh kita tengok dekat internet mengenai penganjuran ini, tetapi semuanya berjalan lancar. Dia semuanya sudah ready. Dia sudah lancar, sudah get persiapan dia, so everything is good. I memang percayalah kerajaan China bukan hanya nak melangsungkan satu sukan di Hangzhou. Dia akan menjalankan satu sukan dan culture China di Hangzhou. Kerana banyak dewan mereka punya reka bentuknya, desainnya adalah humility. Dan lepas itu ada untuk mereka punya rakyat. Ini yang penting. Macam Cambodia lepas venue siapa nak guna. Ini yang question mark. Dan mereka tak. They all got the planning and get ready. I can say, don't worry, they are ready. It's good. Jadi Datuk, mengenai kita punya atlet pula Datuk, macam ni secara kasar Datuk melihat atlet kita nak menghadapi cabaran di Hangzhou, terutama selepas pandemik COVID-19 ni, peluang mereka Datuk macam mana? Untuk Hangzhou, kita memang ada dalam 2 minggu ni kita memang buat kajian lah, melalui keputusan result dari SEA Games memang ada berkaitan. Kita perasa untuk atlet
lepas COVID-19 kita pelasa kerana kita ada ambil suntikan nombor 2 dan 3, memang ada reaction yang berbagai reaction yang kesan negatif, tapi tiap-tiap orang ada lain. Yang contohnya macam kita punya World Champion Sukan Wushu Wong Vincent, selepas dia berlangsung competition di Cambodia, kita pelasa dia berbodi pernafasan dia ada gangguan pernafasan dia. Dia pun terperanjat. Mengapa ni macam? Sebab itu kita pun akan cerita dengan ISN. Secepat mungkinnya tiap-tiap budak kita akan kasih satu peperiksaan yang teliti lah untuk semua atlet. Ini yang penting. Untuk budak-budak kita main atlet, just calm down and relax. And untuk pengalaman saya di dalam ini Maudi Game, yang penting sekali kita main atlet mesti ada satu semangat Olympic. Kita pergi Asian Games bukan hanya untuk medals. Medal is number 1, but how about others? You punya, kerana kita macam wushu ni budak, dia suka wushu sejak kecil, macam 12 tahun, Bruce Lee. So try the best, enjoy the game, and satu semangat cintakan negara adalah penting. Kesetiaan untuk negara. You fight for your country, and I believe semua rakyat dengan kerajaan kita dekat you belakang sokong. Macam paling ni badmintonnya tu double main best. Itu ada semangat. Walaupun dia kalah, tapi semangatnya telah sampai tahap yang tinggi. Betul. Ini adalah satu kejayaan yang untuk kita punya Olimpik patut dicontohi. Dicontohi. Ya, betul. Kalau boleh menang lagi baik, tapi ini over everything. Yes. It's a Olympic spirit dan Olympic movement. Saya setuju. Sebenarnya Datuk, banyak lagi yang saya nak bertanyakan yang boleh kita kongsikan, terutama yang 14 tadi Datuk menyentuh mengenai Wong Vincent dan tindak balas suntikan COVID-19. Mungkin kita boleh bawa ke segmen kemudian hari. Jadi untuk setakat ini itu saja perkongsian kita bersama Datuk Chong Kim Fat, iaitu Presiden Persekutuan Wushu Malaysia WFM. Saya dan warga Sukan Plus mendoakan Datuk terus diberikan kesihatan dan Wushu terus maju pada masa depan. Terima kasih Datuk. Kita jumpa lagi Datuk. Ya, terima kasih. Thank you.